Ada satu ungkapan, ada satu kata-kata yang diungkapkan oleh Sir Winston. Dia kata, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Saya kira walaupun yang menyatakan ini adalah bukan orang dari Timur Tengah, bukan orang dari Asia, tetapi orang Eropah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah kita merafak syukur, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pujian di atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi memberikan kita peluang untuk meneruskan baki kehidupan. Rasa lama sungguh saya tak bertemu dengan para jemaah sekalian. Kali terakhir kita jumpa sama ada hujung tahun lepas ataupun bulan 1 begitu. Ini dah bulan 9. Alhamdulillah, daripada bilion manusia di dunia ini, Allah pilih kita antara yang ada dalam masjid ni yang masih lagi dipanjangkan umur. Dan kita juga dalam rahmat Allah yang dipelihara lagi, masih lagi dipelihara daripada jangkitan wabak yang sedang dan masih lagi kita berusaha untuk memutuskan rantaiannya. Bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Dan kalau nak dicerita pengalaman dan penghayatan serta hikmah mengenai ujian ini, satu malam pun tak habis. Setiap daripada kita ada pengalaman yang tersendiri bagaimana menempuh dan menghadapi ujian yang belum pernah berlaku. Ini kali pertama dalam kehidupan kita. Rata-ratanya setelah mana majlis ilmu kembali berlangsung, saya cuba mendapatkan maklum balas daripada para jemaah. Antara yang saya temui, ada yang menjangkau usia 100 tahun, 90-an. Saya tanya, apakah selama hidup hampir 100 tahun ini pernah mengalami seperti hari ini? Setakat maklum balas yang saya terima, inilah kali pertama.
kita berjemaah di rumah, kita berterawih pun di rumah, kita solat raya pun di rumah. Jadi tuan-tuan semua dah jadi imam interim sekarang. Ya, imam melantikkan keluarga. Kalau imam tak ada, tuan-tuan, insya-Allah dah tak ada masalah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan ini. Namun pada pertemuan pertama pada malam ini, setelah lama kita tidak bertemu, kita membuka suatu lagi lembaran perbincangan dan perkongsian ilmu di bawah tajuk yang cukup luas untuk sama-sama kita kupaskan, kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini, iaitu erti hidup pada memberi. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada satu ungkapan, ada satu kata-kata yang diungkapkan oleh Sir Winston. Dia kata, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Saya kira walaupun yang menyatakan ini adalah dari, bukan orang dari Timur Tengah, bukan orang dari Asia, tetapi orang Eropah. Dia kata kita hidup adalah daripada apa yang kita usahakan, daripada apa yang kita cari. Keperluan hidup seperti tempat tinggal, pakaian kita, makanan yang memenuhi keperluan biologi kita. Tetapi untuk membina kehidupan, bukan hanya sekadar hidup, maka kita bukan lagi memerlukan apa yang kita cari tadi, tetapi ia memerlukan apa yang kita beri. Daripada apa yang kita dapat, kita perolehi daripada yang kita cari tadi, apabila kita memberinya, di situlah bagaimana kita membina kehidupan. Yang kita cari tadi adalah untuk kita hidup, tetapi untuk kepada makna yang lebih besar lagi, selain daripada hidup, kita hanya bukan hidup, tetapi kita nak membina kehidupan daripada hidup itu. Maka ada suatu nilai dan suatu tuntutan yang lebih besar, iaitu kita kena memberi apa yang kita miliki itu. Maka saya kira ungkapan ini sebenarnya cukup baik untuk kita lihat bagaimana sebenarnya panduannya telah lama tersurat di dalam Al-Quran, dan juga terjemahan pantulan akhlaknya, pantulan peribadinya telah lama ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita cuba memahami dengan lebih dasar lagi, ada beza tak kalau saya katakan perkataan jalan dengan jalan-jalan, makan dengan makan-makan? Ada beza tak? Sedangkan ia datang daripada kata akar yang sama, bukan? Apabila kita kata subjeknya makan, maka sudah pasti ia ada waktu yang khusus, seperti makan pagi, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. Tapi bila kita kata makan-makan,
Kita dah makan mungkin, tapi nak alas perut. Atau mungkin orang lain ajak kita makan, marilah kita makan-makan. Dah makan dah tadi. Kemudian katakanlah saya tanya, Tuan Haji nak ke mana? Oh, saya berjalan ni nak pergi masjid ni. Tujuan tu telah khusus destinasi tadi. Tapi kalau saya jumpa Tuan Haji nak pergi mana ni? Saya nak jalan-jalan ni. Nak pergi mana? Tak tahu lagi. Mana yang saya berhenti nanti, saya pergi lah. Jadi kita ni tuan-tuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita ni hidup ke hidup-hidupan? Saya dah bawa contoh tadi untuk kita sama-sama dalami dan fahami. Selain daripada hidup itu adalah suatu permulaan yang Allah beri, kurniakan kepada yang bernama makhluk. Namun daripada bermulanya hidup itu, makhluk itu perlu membina kehidupan. Jadi apabila kita kembali melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ayat yang kedua surah Al-Mulk, semua orang dah hafal dah surah ni. Tambah pula kita ada kelaziman membaca surah Al-Mulk. Tetapi saya nak luaskan lagi kefahaman firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang kedua yang sering kita baca dan sering kita dengar terjemahannya, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. TV ni ada satu je skrin. Sana ada satu kan? Sana ada? Oh ada. Ada 3. Belakang agaknya ada. Belakang tak ada? Oh, 3, 4. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan ini sering ditafsirkan ataupun sering diterjemahkan secara umumnya bahawa dialah Allah allazi, kembali kepada dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, khalaqal mauta, dia yang menciptakan ataupun menjadikan kematian dan kehidupan. Kepada siapa? Kepada makhluk. Kerana hanya dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat wujud, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran, sedia kekal dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Tetapi apabila dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, memulakan suatu penciptaan yang dinamakan penciptaan itu sebagai makhluk, maka ia mesti bermula daripada tiada kepada ada. Yang tiada itu disebut mati. Walaupun telah ada fizikalnya, tetapi belum diberi nilai untuk fizikal itu hidup, benda tu belum hidup. Maka tiap-tiap yang bernama makhluk itu pasti dimulai dengan ketiadaannya dalam erti kematian, kemudian dihidupkan, dan tempoh kehidupan sebelum dimatikan kembali dan dihidupkan pada tempoh yang kekal. Maknanya berapa kali mati? Berapa kali hidup? 2 kali mati, 2 kali hidup. Jadi kalau ungkapan menyebutkan hidup ni hanya sekali, betul ke? Tidak selari dengan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Kerana kita bermula daripada tiada kepada ada, kemudian kita ditiadakan untuk berada di alam barzakh,
menuju ke alam akhirat, kemudian akan dihidupkan kekal, sama ada balasan kita bahagia maupun sebaliknya. Namun tempoh kehidupan setelah kita bermula daripada tiada tadi adalah suatu tempoh yang tidak lama, berbanding dengan lebih lama kita hidup pada kehidupan kedua yang kekal. Jadi hakikatnya tidak berbaloi kalau kehidupan yang seketika tadi kita menempuh selain daripada kebaikan dalam tempoh itu. Tidak berbaloi. Kerana kita bukan hidup ketika itu saja, kita akan kekal hidup sama ada dalam keadaan bahagia ataupun derita setelah mana kehidupan yang kekal setelah kematian. Namun dalam ujian fasa kehidupan setelah mana kita diberikan peluang untuk hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka itulah tempoh yang disebut sebagai liyabluwakum, ujian. Kita semua sedang diuji. Dalam zaman kehidupan ini, selagi kita masih diberikan peluang untuk bernafas, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa penilaiannya? Ayyukum ahsanu amala. Saya sering mendengar terjemahan ayat ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilai kuantiti amal, tetapi Allah menilai kualiti amal. Betul? Saya sering mendengar terjemahan ayat ini begitu. Sebab bila disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah menggunakan kalimah ahsan, yang paling baik. Maka sebahagian besar menterjemahkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada amal yang banyak, tapi amal yang banyak itu mesti amal yang berkualiti. Kuantiti tak dilihat, tapi yang mana paling baik. Betul ke begitu? Saya nak meluruskan, sebenarnya ayat ini jauh lebih dalam daripada maksud secara umum yang diterjemahkan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pernah kita membincangkan tajuk kunci hayat manusia tahun lepas, dan satu soalan cepu cemas saya tanya pada ayah-ayah muslimin muslimat sekalian, seandainya hidup ini adalah suatu tempoh pilihan, berapa lama lagi permintaan ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat untuk hidup? Seandainya tempoh kehidupan ni satu pilihan, Allah beri pilihan, boleh mohon, dah sampai had umur pun boleh minta subsidi lagi, berapa lama tuan-tuan nak hidup? Saya bukan tanya Masjid Al-Falah ni, para jemaah ni yang pertama, tapi saya bertanya di mana saya berpeluang untuk berkongsi ilmu, saya bertanya. Jadi pelbagai lapisan umur yang saya temui, kalau yang dah mencecah umur 70-an tu, mereka bagi jawapan, Ustaz, kalau dapat 10 tahun lagi pun dah bonus lah Ustaz. Ada yang 80. Kalau diberi izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat lagi beribadah, kata mereka. Saya belum dengar lagi orang sebut, kalau boleh saya nak lawan umur Tun Mahathir. Saya cerita umur tuan-tuan, saya tak cerita tentang lain, saya cerita umur. Tapi tuan-tuan tahu tak, satu bangsa di atas muka bumi ini yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan bagaimana keinginan mereka kepada dunia, bukan tahap umur Tun Mahathir. Apabila ditanya kepada mereka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-96, tuan-tuan rujuk ayat ini.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Dan sungguh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapati mereka. Siapa mereka ini? Jus, Al-Yahud. Ayat ini nampak daripada awal seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala mencerminkan keinginan dan kerakusan bangsa ini. Tapi sebenarnya ada refleksi kepada orang beriman dalam ayat ini. Bagaimana keinginan dan ketamakan mereka kepada dunia melebihi orang-orang Nasrani, asyraku. Bila ditanya kepada mereka, kalau kamu boleh diberi pilihan, berapa lama lagi kamu nak hidup? Berapa lama dia jawab, tuan-tuan? Yu'ammaru alfa sanatin. Kalau boleh kami nak hidup 1000 tahun. Bukan 100, bukan 200, 1000 tahun. Ayah-ayah, ibu-ibu, para jemaah sekalian, ada manusia yang Allah lanjutkan umurnya sehingga 70 tahun, tetapi nilai kehidupan dia sekali je. Ada pula manusia yang Allah lanjutkan umurnya sehingga 70 tahun, tetapi nilai kehidupan dia 70 kali. Muslimin dan muslimat boleh faham maksud saya? Ada manusia yang Allah hidupkan selama 70 tahun umurnya, misal kata, tetapi kehidupan 70 tahun itu dengan nilai sekali saja, tak ada perubahan. Tetapi ada manusia yang Allah hidupkan 70 tahun, 70 tahun dia berubah, dia membawa satu perubahan yang cukup besar tahun demi tahun itu. Siapa bangsa itu? Yahudi, tuan-tuan. Allah telah merakamkan dalam ayat ini sebagai cerminan kepada orang beriman, kamu jangan lepaskan dunia untuk kamu sampai ke akhirat. Kalau kamu lepaskan semudah-mudahnya kepada mereka, kamu menumpukan ibadah, kamu menganggap ibadah itu hanya di masjid semata-mata, sedangkan seluruh kehidupan itu dalam ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu adalah ibadah. Akhirnya apa yang berlaku? Kita akan mengatakan bahawa ini tak ada kerja lain, ini memang kerja mereka. Tapi bagaimana kita bersatu untuk sama-sama mengatasi apa yang berlaku itu, kadang-kadang tidak lebih daripada kita berteori sahaja. Sebab tu hikmah adanya musuh dalam kehidupan kita ini sebenarnya umpama cermin untuk kita melihat diri kita. Tu kadang-kadang saya tersenyum bila anak muda bawa motor, dia cabut side mirror dia. Dia kata pasang side mirror ni macam orang tua je. Dia tak tahu tanpa side mirror tu dia tak boleh potong, dia tak boleh tukar lane dengan selamat, sebab dia tidak melihat apa yang ada di belakang dia. Jadi kalau kita tidak melihat sejarah yang berlaku dalam kehidupan kita, bagaimana orang-orang terdahulu membina kehidupan sebelum kita mendapat kesenangan pada hari ini, sebenarnya kita yang tak kenal bangsa kita. Kita mungkin juga tak kenal dan menghargai agama kita. Jadi kembali kepada ayat yang kita bacakan tadi, saya menjelaskan bagaimana keinginan dan kesungguhan mereka hari ini dah terbukti. Mereka bukan kumpulan yang besar. Yang ada yang mengaku, yang mengusir, bukan penduduk peribumi pun. Mereka itu adalah migrasi. Dan kalau dikaji leluhur keturunannya, majoriti sejarawan mengatakan bahawa jauh sekali mereka ini berhubung dengan Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran. Jauh. Tetapi bagaimana yang kecil itu tetapi merencanakan sesuatu yang
luar biasa. Bangkit wahai umat Islam. Bagaimana kita mengenal kehidupan ini, satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita untuk kita melihat ayat yang kedua ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya terjemahkan ayat ini untuk menguji kamu wahai manusia, siapa yang terbaik. Bukan Allah tidak melihat pada kuantiti amal, tapi hanya melihat pada kualiti amal. Saya terjemahkan ayat ini sekali lagi. Allah menguji, Allah memberi tempoh kehidupan tadi untuk menguji kamu wahai manusia, siapa yang terbaik. Saya bawa contoh yang mudah untuk kita faham. Katakanlah kita masih lagi di alam pendidikan. Sudah pasti kita ada peperiksaan, kita ada penilaian. Jadi bila penilaian itu telah berjaya dilakukan, dijalankan ke atas pelajar-pelajar dan penuntut tadi, maka untuk menentukan pelajar yang terbaik, penuntut yang terbaik, memadai ke dengan satu mata pelajaran? Melainkan memang semua orang ambil satu mata pelajaran. Tetapi nak menilai dan nak memberi keputusan bahawa di antara penuntut-penuntut ini yang paling baik, peserta-peserta yang diuji ini yang paling baik adalah meliputi dan merangkumi. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsan, untuk menguji kamu wahai manusia, siapa yang paling baik. Mana mungkin dalam erti paling baik itu amalnya sikit? Tak mungkin. Saya nak meluaskan ayat ini supaya kita faham dan kita bersungguh-sungguh buat amal. Tak mungkin yang paling baik, yang terbaik itu adalah yang sikit amalnya. Sudah pasti melakukan amal ibadah itu, menjalani kehidupan ini dengan penuh kesungguhan dalam masa yang sama, setelah mana menjalani dengan penuh kesungguhan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan itu. Itu sebenarnya tuan-tuan. Tetapi ada satu yang menarik apabila Allah berfirman tentang liyabluwakum, untuk menguji kamu. Sebenarnya kehidupan adalah medan ujian. Saya nak tanya setakat kefahaman para jemaah sekalian, sejak bila bermula ujian dan pertandingan ini? Sejak bila? Ujian pun boleh sebut, pertandingan pun boleh sebut, persaingan pun boleh sebut, dalam makna yang lebih membangkitkan motivasi untuk beramal. Sejak bila bermula persaingan kita? Kita kembali menginsafi betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya firman pada wahyu yang pertama ini, 5 ayat dalam wahyu yang pertama ini, munculnya ilmu untuk mendalami bagaimana anatomi manusia, sehingga para ilmuwan menamakan suatu ilmu dengan ilmu biologi, mengkaji sel-sel manusia, mengkaji bagaimana pembentukan itu berlaku, adalah menerusi ayat yang kedua dalam wahyu yang pertama. Khalaqal insana min alaq. Alaq adalah membawa maksud clot of blood. Darah yang terbit ketika mana bermulanya persenyawaan. Dalam wahyu pertama lagi sudah menyebut fakta ini. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya dituduh bahawa Al-Quran itu rekaan baginda, sedangkan dalam wahyu pertama baginda menjawab, ma ana biqari'in. Daripada mana, daripada guru mana yang Nabi belajar kalau Quran itu dinisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu terpelihara daripada tangan dan juga buah fikiran manusia. Berkembangnya ilmu ini lebih mendalam lagi sehingga mana dikaji dalam bidang ONG, obstetrik dan gynecology. Kalau isteri kita mengandung, pergi jumpa pakar skip point kan. Ayat yang kita baca, liyabluwakum, Allah menguji kamu dalam tempoh kehidupan tadi bermula bila? Ni. Bukan bermula setelah kita lahir pijak bumi, tak, belum. Itu dah kemudian. Bermulanya pertandingan dan persaingan itu ketika alam benih lagi. Air benih yang terpancar ataupun dalam Al-Quran menyebut mimani yumna, mimma indafiq, yang terpancar. Surah At-Tariq. Air benih daripada seorang bapa itu bukan satu benih. Jutaan dalam rahim tadi masing-masing berlumba dengan kekuatan untuk sampai kepada benih yang bulat tu, ovum. Yang paling kuat berenangnya akan sampai, walaupun dikerumuni oleh benih yang juga potensinya tinggi untuk bersenyawa dengan ovum tadi, dia lawan lagi siapa yang boleh tembus. Betul tak? Dalam rahmat Allah juga, di antara ribuan dan mungkin jutaan benih itu, rahmat Allah yang memilih yang mana satu yang akan bersenyawa dengan benih seorang ibu itu. Persaingan kita telah bermula daripada alam benih lagi, tuan-tuan. Sehinggalah habis tamat tempoh kehidupan kita, balik kepada Allah SWT, tutup buku untuk diaudit selepas mana kita berada di mahsyar. Wa huwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha perkasa untuk menghitung segala amal kamu. Dalam masa yang sama, sifat keampunan, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar nilainya, walaupun Allah itu bersifat maha gagah perkasa terhadap hamba-hambanya. Jadi ada suatu kata-kata yang kaedah yang diungkapkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Beliau mengatakan bahawa maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Barang siapa yang lebih banyak amalannya, sudah pasti memiliki keutamaan yang banyak. Tu yang saya sebut di awal tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di kalangan kamu wahai manusia sekaliannya, siapa paling baik. Maka bila kita dah faham malam ni ayat ni, jangan kita remehkan walaupun amal ibadah itu mungkin kecil. Mungkin hanya 2 rakaat. Mungkin hanya menyumbang sesuatu di dalam peti sumbangan. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, ketika saya buat, misalnya kita menyumbang sesuatu dalam peti sumbangan tu, kita sumbang tu makan masa 5 minit ke? Tak pun. Seminit pun tak ada. Yang panjang masanya fikir duit warna apa nak masuk. Itu panjang masa. Nak pilih not warna hijau ke, hijau yang lebar ke, warna merah ke, yang tu lama. Silap masuk duit, silap keluar duit, masuk balik. Tapi nak masuk tu tak lama. Tapi tak lama yang kita masuk tadi, rupa-rupanya menyebabkan kita lama di alam yang abadi dan bahagia. Tapi ketika mana perbuatan tadi sebaliknya, melakukan kejahatan pun tak lama.
sampailah nafsu kita dilempiaskan, habis? Tak lama. Tetapi yang tak lama itu menyebabkan kita lama dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berbaloi tuan-tuan. Saya cakap ni pada diri saya, mudah-mudahan saya dapat lebih awal beramal dengan apa yang saya sebut ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kekuatan. Buat baik pun tak lama, buat tak baik pun tak lama, tapi kekal kesannya khalidina fiha. Itulah ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Nampak? Isyak berapa? 8:28. Tinggal lagi 2 minit lagi. Azan isyak kita berhenti kan? SOP. Baik. Saya nak menutup kuliah kita pada malam ini. Oleh kerana sebut SOP ni, kita tutup kuliah kita di sini. Ada seorang tukang kayu, carpenter. Pakcik ni dah lama dah dalam perkhidmatan dia. Memang hasil tukang dia cukup seni. Satu hari pakcik ni jumpa majikan dia. Dia kata, "Tuan, saya nak berhenti. Saya nak resign." Tak ada notis apa, bagi tahu dia nak berhenti. Mengejut. "Saya dah fikir lama, saya nak berhenti tuan. Apa pun tuan bagi jawapan saya, tuan bagi saya tawaran gaji besar lagi pun, saya nak berhenti." Jadi tuan majikan tadi termenung tuan. Nak cari pekerja baru yang sama pengalaman jadi makan masa. Masuk isyak? Belum? Sikit ya? Sependek. Jadi majikan kata, "Baiklah, kamu boleh berhenti, tapi dengan satu syarat. Kamu mesti siapkan satu lagi projek rumah terakhir." Okey, saya sempurnakan kisah ni. Jadi nak tak nak, atas jasa baik tadi, dia baik majikan dia siapkan juga. Tapi bila dia balik rumah, dia bagi tahu isteri dia, "Kita ada satu projek last." Bini dia kata, "Bang, buatlah ala kadar bang. Yang penting siap." Dia pun buat dalam tempoh tertentu. Dah siap, dia serahkan kunci rumah tu pada majikan dia. Dia kata, "Tuan, kunci rumahnya. Rumah ni dah siap." Majikan dia kata apa? "Tuan, kunci rumah ni tuan simpan." Dia terkejut. Dia kata, "Tuan, ni kan last project. Macam mana pula saya nak kena simpan kunci rumah ni?" "Anggaplah ini pemberian terakhir daripada saya." Tuan-tuan, menggigil tukang kayu tu tuan-tuan. Dia kata apa? "Kalau aku tahulah rumah ni rumah aku." Tuan-tuan habiskan ayat tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-7 surah Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha." Wahai manusia, kalau kamu buat kebaikan, sebenarnya kamu buat kebaikan tu untuk diri kamu. Tapi kalau kamu buat kejahatan, kejahatan tu pun untuk diri kamu. Wallahu a'lam. Kita jumpa bulan depan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.